Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Pada hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang adat perkahwinan kaum India beragama Hindu. Masyarakat kaum India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat maju di negara kita. Masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih meninggalkannya hingga kini. Ini jelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Tetapi pada hari ini kami akan lebih fokus pada aspek perkahwinan. Tema subjek untuk kandungan video kami ialah Majlis Perkahwinan Kaum India Beragama Hindu yang terdiri daripada beberapa peringkat yang perlu dikaji. Peringkat-peringkat tersebut adalah sebelum perkahwinan yang melibatkan proses hantaran, merisik, kunjungan ke rumah pengantin, tunang, kad jemputan, prosedur ikat janji, penyediaan tali dan mukurta kail. Peringkat semasa perkahwinan yang melibatkan upacara tanggenam juga akan dikaji. Bukan itu sahaja, kami akan fokus pada amalan-amalan atau ritual yang dilakukan oleh kaum India pada sebelum dan selepas majlis perkahwinan mereka seperti menghantar jenis-jenis hantaran atau menebang satu pokok yang masih muda atau lurus. Selain itu, pantang larang sebelum dan selepas majlis perkahwinan itu juga akan dikaji kerana kaum India mengambil perkara-perkara seperti itu dengan serius supaya hidup kedua-dua pengantin itu bahagia dan aman sentiasa. Seperti yang sudah diketahui, setiap perkahwinan pasti menyediakan hantaran di mana bukan sahaja terdapat pada kaum lain, malah kaum India juga menyediakan hantaran buat pasangan mereka. Barang-barang lazim yang biasa disediakan adalah seperti serbuk kumkum, sirih pinang, bunga-bungaan, sepasang sari, cendana dan sebagainya. Serbuk kumkum pada awalnya yang diberikan oleh pihak lelaki ketika majlis pertunangan mempunyai makna tertentu. Amalan meletakkan serbuk kumkum di dahi ketika perkahwinan membawa maksud berkaitan kerohanian dan minda yang menjadi pusat menerima, memproses serta menghantar maklumat. Tubuh manusia dibahagikan kepada 7 lingkaran tenaga yang dinamakan cakra. Pusat bagi cakra ke-6 terletak pada dahi dan dipercayai menjadi titik yang menghubungkan manusia secara spiritual kepada Tuhan. Titik yang terletak di tengah-tengah antara kedua-dua kening juga dianggap sebagai mata ketiga atau mata minda yang amat berkuasa. Lukisan Dewa Shiva biasanya menggambarkan dewa berkenaan memiliki mata ketiga pada dahi. Apabila serbuk tersebut yang dicairkan diletakkan pada dahi, ia terbukti secara saintifik mampu menyegarkan otak serta menyejukkan kepala dan seluruh tubuh. Setiap jari yang digunakan untuk meletakkan serbuk kumkum membawa makna tersendiri. Jika menggunakan jari hantu, iaitu jari tengah, ia membawa maksud mendoakan supaya panjang umur. Ibu jari pula biasanya digunakan untuk membawa makna mendoakan serta mengharapkan kesihatan mental dan fizikal. Jari telunjuk pula selalu digunakan oleh seseorang individu itu sendiri dengan niat dan harapan untuk mendapatkan serta meraihkan hak dan kebebasan. Seterusnya, kaum India juga menyediakan hantaran sirih pinang. Gabungan sirih, pinang dan kapur dipercayai memiliki unsur-unsur pencipta Brahman, pelindung Vishnu dan juga pemusnah Shiva yang penting dalam konteks ritual perubatan mereka. Hantaran bunga-bungaan pula akan dikalungkan antara pengantin. Tradisi mengalungkan bunga kepada pasangan memiliki makna bahawa mereka saling memberikan energi spiritual dan menghormati antara satu sama lain. Merisik merupakan salah satu tradisi masyarakat Hindu yang dilakukan sebelum berlangsungnya majlis perkahwinan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh ibu bapa pengantin lelaki yang akan menziarahi rumah pengantin perempuan bagi meninjau status dan keadaannya. Pada masa yang sama, ibu bapa pengantin lelaki juga akan mengenali sikap serta kemahiran yang dimiliki gadis tersebut bagi memastikan dia sesuai dijadikan pasangan hidup anak lelaki mereka. Semasa proses merisik, beberapa faktor akan diambil kira seperti keturunan etnik, kepercayaan agama, kasta iaitu taraf kedudukan dan faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial yang merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga.
Maklumat ini selalunya diketahui secara langsung melalui pihak terlibat, namun juga secara tidak langsung melalui rakan-rakan, saudara mara dan jiran tetangga. Ada kalanya tiru mana teraga akan membantu dalam kerja-kerja merisik, tetapi kini peranan tersebut telah diambil oleh ejen-ejen perkahwinan yang berdaftar. Seterusnya, penpartal iaitu adat yang dilakukan selepas adat merisik. Penpartal bermaksud bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Pada masa yang sama, pihak pengantin lelaki akan membawa buah tangan dan hantaran, dan pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Ialah adat parisam iaitu pemberian hadiah. Terdapat dua jenis parisam biasa dan udan parisam. Parisam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan parisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parisam umpama sebuah majlis pertunangan. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah yang ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil cumang gali. Bagi memulakan adat tersebut, upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian bapa pengantin perempuan akan membawa parisam yang mengandungi sari dan diberi kepada anaknya. Pada masa yang sama, pengantin perempuan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan. Seterusnya adalah kad jemputan. Kad jemputan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan India. Kad jemputan ini dibuat berdasarkan almanak Hindu. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan, bermakna perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kad jemputan yang dicetak disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa keping kad jemputan dalam bilangan yang ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembahyang, iaitu arkanai. Kad diletakkan di atas dulang bersama sirih, wang ringgit, kelapa dan pinang sebagai lambang kekayaan. Upacara ini dinamakan panam paku. Kemudian, dulang akan dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk diberi kepada pengantin lelaki dan begitulah sebaliknya. Pada masa yang sama, sirih pinang akan diberikan sebagai tanda jemputan perkahwinan secara rasmi. Prosedur ikat janji atau nicayam. Nicayam dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti sirih pinang, kumkum, kelapa, bunga-bungaan, buah-buahan dan cendana untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan. Seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih pinang. Penyediaan tali merupakan salah satu perkara yang dilakukan sebelum perkahwinan. Tali atau tiru mangaliam merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. Pada tali itu, diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Terdapat pelbagai jenis tali yang digunakan oleh masyarakat India. Ini disebabkan terdapat pelbagai suku di kalangan masyarakat India. Adat penyediaan tali ini dilakukan 7 atau 9 hari sebelum hari perkahwinan. Pihak lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, sirih pinang, kelapa dan bayaran untuk pembuat tali. Ini adalah untuk memastikan tukang tali mengetahui hari yang sesuai untuk membuatnya. 3 hari sebelum perkahwinan, tali akan diambil dan diletakkan di tempat sembahyang atas suruhan pembuat tali. Selepas itu, upacara sembahyang dilakukan dan ini dinamakan sebagai tali padayal. Dalam upacara itu, bubur manis dan nasi manis disediakan, termasuklah doti dan sari untuk pasangan pengantin. Adat ini dilakukan sebelum perkahwinan, bertujuan menandakan perkahwinan akan dilangsungkan di rumah tersebut. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mukur takal.
Batang kayu diambil dan dibersihkan serta dibuang kulitnya. Bahan-bahan seperti sirih, pinang, kumkum, kunyit dan sebagainya akan disediakan. 5 orang perempuan yang sudah berkahwin akan menyapukan kunyit cair dan kumkum pada batang kayu tersebut dari pangkal hingga ke hujung. Kayu akan dipacak sedalam 0.5 meter dan bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam lubang sebagai lambang kekayaan. Ahli keluarga pengantin akan bermohon kepada Tuhan supaya perkahwinan dapat dilakukan tanpa gangguan. Di sini saya sertakan video di mana upacara mukur takal dilangsungkan. Semasa berlangsungnya perkahwinan, upacara Kanggenam dilakukan iaitu menanam sebatang pokok yang lurus dan telah disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Pedanda akan menabur 9 jenis bijirin setelah selesai acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan tali yang dibuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Biasanya, pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minum air susu bercampur pisang di dalam sebiji gelas. Upacara ini menandakan pasangan ini secara rasmi telah menjadi suami isteri. Dalam perkahwinan masyarakat India Hindu, terdapat beberapa amalan yang dilakukan kerana mereka percaya bahawa apabila amalan tersebut dilakukan, perkahwinan mereka akan kekal bahagia dan aman. Antara amalan tersebut yang masih dipraktikan sehingga kini adalah sepasang pohon pisang yang subur akan ditempatkan di pintu masuk ke tempat upacara. Apabila pasangan mendirikan rumah tangga, generasi tua kaum India selalunya akan merestui mereka supaya hidup beranak pinak seperti pohon pisang. Perbandingan seumpama ini digunakan kerana pohon pisang memang subur dan mampu melahirkan zuriat secara produktif dan berterusan. Pohon pisang yang dipilih pula mestilah yang sedang berbuah dan masih ada jantung pisang. Jantung, buah, daun dan batang pohon pisang ada ceritanya tersendiri. Sebaik sahaja melihat sepasang pohon pisang diletakkan menegak, maka orang ramai akan sedia maklum bahawa suatu majlis atau upacara yang menggembirakan sedang berlangsung. Pohon pisang itu akan dipasang beberapa hari sebelum majlis perkahwinan dan biasanya dibiarkan menghiasi tempat berkenaan selama beberapa hari. Sekiranya pohon pisang tersebut tumbang, misalnya akibat angin kencang atau kerana tidak diikat dengan baik, maka generasi tua beranggapan kejadian itu membawa alamat buruk. Walaupun generasi muda kaum India dikatakan semakin berfikiran moden serta tidak mahu terpengaruh dengan amalan dan budaya tradisional, kepercayaan dan pantang larang berkaitan pohon pisang itu terus menjadi ikutan. Akhir kata, di sini dapat saya rumuskan bahawa perkahwinan penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India yang beragama Hindu juga mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dijalankan dengan meriah dan dengan penuh adat istiadat. Adat perkahwinan tradisional kaum India tetap merupakan identiti sesuatu kaum dan budaya yang tidak dapat dihapuskan. Oleh itu, kita semua rakyat Malaysia dapat menyedari bahawa kita perlu mengekalkan adat resam perkahwinan mengikut kaum masing-masing bagi mewujudkan masyarakat majmuk yang harmoni di Malaysia.
Selepas melakukan tugas ini, saya dapat pelajari tentang penyediaan tali semasa perkahwinan kaum India beragama Hindu. Sebagai refleksi, saya dapat memahami cara-cara kaum India melakukan majlis pertunangan dengan lebih mendalam. Berdasarkan kajian ini, saya telah mendapati bahawa adat Islam yang diamalkan oleh masyarakat India mempunyai persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu, terutama sekali dalam aspek perkahwinan. Setelah mengkaji adat perkahwinan kaum Hindu, saya berasa lebih patriotik kerana sedar walaupun setiap kaum mempunyai perbezaan, kita semua tetap boleh bersatu sebagai rakyat Malaysia. Saya berjaya membuka minda dan menambah ilmu tentang adat merisik dan panpartel masyarakat Hindu. Setelah membuat kajian, saya telah belajar amalan-amalan ritual dan pantang larang kaum India ketika berkahwin.